Mekah, Madinah, mana pergi tak? Janganlah. Ada orang salah faham dia cakap dengan saya. Tuhan bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Lauk campak-campak, bahagia hidup. Saya masak memang tak susah pun, saya ikut selera suami saya. Pagi telur mata kebab, tengah hari telur dadar, malam telur masak kicap. Setolu-tolu sampai malam. Suami kalau tidur tu sendawa terkeluar tolong. Tapi bahagia hidup sebab apa? Sebab bukan sebab telur tu, tapi sebab isteri dia ni melayan suami tu. Nampak tak? Suami ni kan kerja biasa kerja apa pun. Kerja ni kerja jadi technician TNB je. Manjik-manjik wayar atau botol-botolkan kabel hari-hari tu je kerja. Tapi bini gemar betul dengan lelaki. Makin mamu makin lebar badan dia bini tu. Apa kono lelaki tahu-tahu pun kerja tu balik tak pernah tak bawa gobi. Berjaya dalam peksa pun bahagia. Ada duit banyak bahagia. Kadang-kadang dia cakap, anak kau saboleh anak kau. Ya ramai betul, rajin betul kau. Dia kata kan. Dia pun jawab, itu sambil-sambil balik kerja tu. Belum betul-betul dia dah. Sambil-sambil balik kerja, saboleh anak Dan bila kita tanya dia, bahagia betul hidup kau ya. Ada yang jawab, tengok anak memanglah, nampak. Tengok anak, jumlah anak memanglah nampak bahagia, tapi seolah-olah nak gambarkan belum bahagia lagi. Nampak tak? Itu sebabnya kalau kita tengok bukan itu. Jadi sejauh manakah kefahaman manusia? Sebab kita ni nak mengubat hati kita ni, healing ni, keluarga kita ni. Adakah keluarga kita ni sebab kita tak nak kita tersalah langkah? Ada orang yang bagi anak dia segala kemewahan, bagi anak dia kereta seorang sebiji, siapkan rumah seorang sebiji untuk anak, bahagia. Itu kesimpulan yang dibuat. Sedangkan dia tak tengok lagi outcome dia. Sebab kata orang gampang kan, dia punya consequences. Macam tu lah kata orang gampang kan? Tengok cakap kosan dia tak faham kan? Jadi tu sebabnya ada orang anak 5, dia bagi 5 seorang sebiji rumah. Sudah lega dah aku tak payah risau anak aku dah ada rumah seorang sebiji. Meninggal ayah tu, meninggal mak ayah tu, dah masing-masing jual rumah. Yang seorang jual rumah nak duit. Dah dapat duit dia habis, dia paksa pula Along jual rumah tu Long. Buat apa Along kan duduk rumah tu, dia sibuk nakkan duit Along itu pula, bergaduh. Jadi isunya bukan isu rumah, bukan isu harta, betul benda tu semua material saja. Nampak tak? Bini akan main lawa, ratu cantik dunia. Tak kisahlah ratu cantik lorong Nirwana 3, kau tak kira lah kan. Dia paling lawa sekali kat lorong tu, contohlah kan. Tapi adakah itu asas bahagia? Tak. Bergaduh juga, bercerai juga. Habis apa sebab lawa pun tidak. Ada tu muka alah, tak ada lah muka apa nak kira muka macam merayau lah muka tu. Contohlah kira kan. Aku tak ada lah lawa benar, tapi bahagia hidup. Masak. Bini kau masak hari-hari. Untunglah kau, bini aku masak, alah lauk apa pun, lauk campak-campak lauk campak-campak, bahagia hidup. Saya masak memang tak susah pun, saya ikut selera suami saya. Pagi telur mata kebab, tengah hari telur dadar, malam telur masak kicap. Setolu-tolu sampai malam. Suami kalau tidur tu sendawa terkeluar tolong. Tapi bahagia hidup sebab apa? Sebab bukan sebab telur tu, tapi sebab isteri dia ni melayan suami tu. Nampak tak? Suami ni kan kerja biasa kerja apa pun. Kerja ni kerja jadi technician TNB je. Manjik-manjik wayar atau botol-botolkan kabel hari-hari tu je kerja. Tapi bini gemar betul dengan lelaki. Makin mamu makin lebar badan dia bini tu. Apa kono lelaki tahu-tahu pun kerja tu balik tak pernah tak bawa gaun pisang.
Aduh, you kuih yang pembunuh nak buat balik hari ni. Pembunuh nak buat balik hari ni. Bukan semua orang buat macam tu. Ada orang tu, ada tak lelaki suami yang balik tak buat apa-apa? Ada. Dia bawa latu-latu dia. Sampai betul. Yang bini dia tak buat apa-apa. Kupi-kupi. Kopi mana minta. Bawa-bawalah kuih ke. Karipap ke apa kan. Nampak tak? Contoh. Itu sebabnya, kalau kita tengok, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mentakrifkan bahagia itu adalah ketika makna manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Itu dia. Puncak ketakwaan merupakan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia healing tadi tu. Healing, sembuhkan hati kita supaya kita jadi bahagia. Jadi Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas juga menyebut dalam kitabnya Hakikat As-Sa'adah wa Ma'naha fil Al-Islam. As-Sa'adu iaitu as-sa'ad iaitu kebahagiaan itu pada manusia adalah kemuncak kebahagiaan terakhir adalah dengan cara menyerahkan diri secara sukarela dalam Islam dengan beriman kepada Allah, mentaati segala perintah Allah dan larangannya. Kebahagiaan ini juga mempunyai pertalian dengan dua perkara, duniawi dan juga ukhrawi. Jadi kesimpulannya, healing ni tadi nak sembuhkan hati kita supaya hati jadi gembira, jadi bahagia adalah dengan nak capai puncak ketakwaan itu yang dengar segala Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa Allah Ta'ala larang. Tadi yang bawa goreng pisang balik bagi bini tadi bukan nilai goreng pisang tu, tapi nilai diri dia taat perintah Allah, iaitu membahagiakan isterinya. Isteri bancuh air kupi, dia dah tahu dah laki agama kupi pek 3 pek. Yang seorang kapal api. Kan, yang seorang ni apa ahli kafe, tak kira lah apa jenis sekalipun, tapi dia dah tahu dah. Suami macam ni siap kupi. Ini dah muntah belilah. Tak payah faham ni. Aku ni dah nak mati dah, kau tahu. Bawa lain. Dia nampak tak? Marah. Lah mana tahu. Ingat nak mati, matilah dulu. Dia kata ada bini tu pula kan. Tu masalah lah tu kan. Jadi berdasarkan ini, maka kita tahulah kebahagiaan ini bukan bersandarkan kepada kemendaan semata-mata. Nak bagi isteri diam, bagi hadiah. Betul. Bagi handphone, bagi golang, bagi rantai. Betul, tapi sifatnya memang pada jangka masa pendek saja. Dia dapat, dia diam. Terima kasih kalau banyak. Diam-diam. Besok mengokak, tetap mengokak. Nampak tak? Bukan umpan nampang lah, saya dah cek ni, tempat lain. Ya, macam tu. Dan dalam konteks ini, ramai orang yang berharta dan hidup mewah, tapi hakikatnya harta, jiwanya itu tidak bahagia. 5 perkara yang kena ada kalau nak healing dalam hati kita ni. 5 perkara. Dalam keluarga kena ada 5 perkara. Yang pertama, sabar. Kena sabar. Suami kena sabar dengan isteri, isteri kena sabar dengan suami. Kena ada. Dan bukan semua orang ada sabar ni. Walaupun nama dia Sabariah binti Sabah, kan? Walaupun nama Sabaruddin, kan? Walaupun nama dia Sabran, kan? Sabri, tapi bukan semua orang dapat. Itu sebab sabar ni kena ada. Latih diri kena sabar. Kadang-kadang ada orang dia tak sabar kan, marah, nak marah, tapi apa yang kita marah rupanya tak sama dengan apa yang sebenarnya berlaku. Ingat tak kisah yang seorang perempuan yang nak naik kapal terbang? Tengok flight yang lambat lagi, dia pun masuk ke kedai, dia pun belilah cookies. You know what I mean by cookies? Sekuk, kata orang Terengganu. Biskut. Dia beli cookies, dia beli majalah. Dia duduk kat satu kursi panjang tu, dia baca majalah tu. Satu kursi, antara kursi tu ada satu cookies kat tengah-tengah, ada lelaki duduk sebelah tu. Dia ambil satu cookies, perempuan dia ambil. Lelaki tu pula ambil skoping. Skoping, gili-gili ambil. Skoping. Yang perempuan ni, orang dia tengok. Kau tak ramai orang ni, dah lama aku tampar jantan ni. Dia kata tu.
Skoping. Lalas tinggal skoping lagi biskut dalam tu. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil patah dua bagi dia satu. Dia punya marah ni. Dia marah, dia pun pergi. Flight dia pun dipanggil. Dia pun masuk, duduk dalam flight. Dia dah lega sikit. Dia nak baca majalah dia. Dia ambil balik, nak ambil cermin mata dia. Dia buka beg tangan dia. Baru dia perasan yang cookies yang dia beli tu masih ada dalam beg tangan dia lagi. Maknanya cookies yang kat kursi tu tadi lelaki tu punya. Nampak? Kadang-kadang kita marah tapi kita tak tahu hakikat sebenar macam mana. Lepas tu malulah sendiri. Seorang ibu boleh sabat anak sampai menangis birat-birat anak tu. Rupa-rupa yang buat anak yang lain. Kadang-kadang punca dia tak sabar. Orang perempuan marah, elok kau mati ditembak dengan senapang gajah. Allah tina, kata Abang Kus. Kan? Masa tu kan? Sabar Tina. Kan tak kan cerita tu kan? Jadi sudah bukan orang lain, madu kau juga. Kata kan? Jadi copek dan nak marah. Tapi sebenarnya hakikatnya benda tu tak sama dengan apa yang kita sangka. Nampak? Sabar. Kedua, syukur. Kena ada dalam hati. Tahu aku ada isteri. Tahu aku ada suami. Tahu aku ada anak walaupun seorang. Ada anak. Syukur. Syukur alhamdulillah rumah aku biasa-biasa je tapi doket dengan masjid. Contoh banyak benda yang nak kita syukuri tapi kadang kita terlupa. Kenapa manusia tidak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tu yang bila dah nak berpisah bercerai baru tahu betapa bernilainya isteri. Bila dah berpisah baru tahu susah betul tak ada suami. Dah jadi ibu tunggal ni, minta tolong dengan lelaki pun kena sangka buruk ke orang. Biarlah aku ada lelaki lagi senang. Kadang-kadang macam tu. Nampak? Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada, menyebabkan kita tak bersyukur. Best lah dia, kereta mahal, posa kereta kita naik motor. Tapi di Ampang ni naik motosikal, heaven. Sebab jam selalu. Nampak tak? Naik kereta posa melokek, tak sesampai. Macam-macam lagu dengar dalam kereta, tak sampai ke rumah lagi. Contoh. Nampak? Sibuk tengok apa yang ada sampai terlupa tengok apa yang dia ada. Kedua, kenapa tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lagi susah daripada kita. Menyebabkan kita tak bersyukur. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita sendiri. Sedangkan apa yang kita ada sebenarnya adalah dengan izin Allah. Kita pernah dengar juga, kau kalau nak berjaya, kau kena ikut macam aku. Aku ni, strategi aku macam ni. Orang lain tak ada strategi ke? Ada, tapi Allah belum izin. Tapi kita kena ikhtiar. Orang yang meminta-minta dalam hidup ni, ada orang minta hidup dia. Boleh tak minta-minta? Boleh. Kalau orang tu dah fakir, orang tu dah tak ada pilihan lain. Orang tu adalah merupakan orang yang terjadi mangsa, terbelit dengan hutang piutang. Orang tu boleh minta-minta. Tapi orang yang saja minta-minta. Ada tak hari ni orang yang saja-saja dia suka minta-minta, dia tak nak kerja? Ada tak? Ada tak? Ada. Dia dah ada jadual dah. Hari Senin jumpa pusat khidmat YB yang mana. Hari Selasa jumpa YB mana. Hari Rabu jumpa minta tolong dengan siapa. Hari Khamis pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sudah dia dapat lagi banyak daripada orang yang kojo. Ada? Rupanya zaman Nabi dulu ada seorang pemuda Ansar datang jumpa Nabi minta bantuan. Bagilah aku bantuan. Nabi tanya dia, kamu ada apa kat rumah kamu? Ada apa? Dia kata ada 2 kain. Satu kain buat alas tempat duduk, satu kain lagi buat alas untuk makan atau minum-minum. Kau bawa 2 alas tu dekat aku. Bila Nabi dapat 2 kain alas ni, Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa yang nak beli ni?
Dua kain ni, siapa nak beli? Ada seorang sahabat, aku nak beli dengan harga 1 dinar. Ada tak yang boleh ambil 2 atau 3 dinar? Seorang, aku ambil 2 dinar. Okay, bagi sini 2 dinar. Nabi ambil, Nabi bagi kain, Nabi ambil 2 dinar, bagi kat lelaki tadi. Sekarang 1 dinar kau beli barang kelengkapan kau, untuk rumah kau, untuk makanan. 1 dinar lagi, mungkin harga dulu macam tu lah. Dan 1 dinar lagi kau beli kapak bawa kat aku. Kemudian dia datang beli, dia dah beli kelengkapan, dah beli makanan, kemudian dia beli kapak, dia tunjuk Nabi, Nabi ambil kapak tu, Nabi belah kayu, kau ambil kapak ni, kau pergi bolah kayu, kau pergi jual kayu api. Lepas tu kau datang bawa kat aku hasil dia. Aku tak nak jumpa kamu 15 hari. Selepas 15 hari dia datang jumpa Nabi, dia bawa 10 dinar. Bila bawa 10 dinar, Nabi kata sebahagian tu kau ambil lah untuk makan minum, sebahagian tu kau belilah pakaian, dan sebahagian lagi kau gunakanlah untuk mencari rezeki. Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang mencari rezeki itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Barang siapa yang sengaja meminta-minta, akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya hitam sebagai tanda noda kerana saja-saja minta-minta dengan orang. Tu kau cakap tu. Cari rezeki. Yang ketiga ni tadi saya kata tadi, kena faham. Kadang-kadang ada orang bukan tak kerja kuat, tapi Allah belum izin. Tanyalah ayahanda-ayahanda yang ada dekat Ampang ni. Dulu macam mana susah kerja, macam mana nak besarkan anak, pokoknya main sorry lagi. Kan susah. Tapi alhamdulillah masa tu Allah belum izinkan senang macam hari ni. Hari ni alhamdulillah boleh relax, ya pergi masjid. Anak-anak semua dah lepeh, baru Allah izinkan kita senang. Anak-anak tiap-tiap bulan masuk duit mungkin. Anak siap bagi motor sebiji lagi. Ada anak bagi kereta lagi. Ada anak siap hantar pergi umrah lagi. Ada anak siap hantar pergi haji lagi. Mungkin. Allah izinkan. Tapi kalau Allah tak izin, buatlah macam mana pun, dan kita takkan dapat. Itu sebab takwa ni pula memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara diri jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak redai oleh Allah, memelihara segala perintahnya supaya dapat dilakukan, dan memelihara segala larangannya supaya dapat dijauhi. Healing ni bukan makna boleh buat semua benda yang kita suka, tak. Contoh, kita nak menyembuhkan hati kita, kita nak menyembuhkan sakit kita, kena ikutlah pantang larang dia. Kau kena makan ubatnya 3 kali, 1 hari 3 kali, 2 biji sekali makan. Yang ni pula, sebelum makan dengan selepas makan sebiji. Kena ikut. Sebab penyembuhan ni macam tu. Dah Allah Ta'ala bagi tahu macam tu, kena ikut. Kena semayang berapa kali sehari, zakat kena bayar. Nampak? Layan suami, layan isteri macam mana. Hari ni berapa ramai orang perempuan yang nak menuntut hak sama rata. Berapa ramai perempuan yang tak nak dengar cakap suami, baru ada jawatan dekat pejabat, rasa dia lagi besar daripada suami. Jangan macam tu. Macam mana pun suami tetap ketua dalam rumah tangga. Dia boleh sound suami ni, abang jangan lupa, rumah ni nama siapa? Rumah. Macam mana pun suami tetap ketua keluarga, walaupun isteri tu pegawai, geran tanah dengan geran rumah tu nama isterinya, tetap keluar rumah kena minta izin suami. Tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di rumahnya dan juga tempat-tempat yang ditentukan oleh suaminya. Jangan main-main. Orang perempuan ni nak selamat hidup, dengarlah. Bila keluar rumah minta izin suami. Kalau tak nak jadi banyak masalah, minta izin suami. So jadi apa-apa, dah khabar dah. Kenapa tak cakap dengan abang? Itulah tak sempat cakap dengan abang. Masa tu baru nak cakap, dah jadi. Sepak kan tahulah kan. Suami ni ketua. Sebab orang perempuan jangan marah apa saya sebut ni. Sebab orang perempuan kena ingat, apa-apa jadi, salah silap orang perempuan buat di bawah kelolaan suami, kebanyakannya suami tanggung. Tu buat suami ni tu jangan duduk rumah. Ingat tak yang kisah yang seorang perempuan tu yang ketika zaman Nabi dulu, dia keluar, dia pesan kat bini duduk rumah jangan keluar mana-mana. Dulu tak ada telefon. Abang yang datang, kau balik lah dik. Ayah sakit tonat ni, kau balik. Tak boleh balik, tak dapat izin suami. Suami dah pesan duduk rumah. Kali kedua datang lagi. Tak boleh bang. Tolonglah, ayah dah sebut nama kau. Baliklah. Tak mau, tak boleh bang. Kali ketiga, bang tak dapat saya balik. Tak, abang bukan nak ajak kau balik pun. Abah dah meninggal. Menangis dia. Bila suami balik, apa kau nak nangis bang? Dia pun cerita. Akhirnya,
Suami isteri pergilah jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi senyum, Nabi kata baliklah. Nabi suruh balik. Bila balik, suami, isteri, termasuklah abang yang tadi, tiga-tiga dapat mimpi yang sama malam tu. Ayah itu senyum, ayah ucap terima kasih pada anak itu sebab dia tak balik tengok. Sebab dia bila dia dengar cakap suami dia sebagaimana perintah Allah dan Rasul, semua orang dapat pahala. Nampak tak? Faham tak? Faham tak orang perempuan ngangguk sampai ke lantai, melawan tetap melawan. Dia dengar, faham tak faham? Faham. Saya pergi kelas fardu ain, takkan tu pun tak boleh. Saun suami tu. Saya pergi kelas fardu ain. Ustazah Nufizah Musa, Ustazah Asma Harun, Ustazah Asni Mansur. Bukannya pergi berjimba. Apa masalah abang? Oh, mak. Di saun dia suami. Suami pula AJKM saja. SU pula tu. Contoh. Kan suami pun di saun ni. Yalah, abang bukannya tak bagi, tapi hari ni duduklah rumah. Abang ni rasa tak sihat sangat ni. Nampak? Iya. Malahan suami ni, kalau suami tengah nak semayang Zuhur lah, nak semayang Zuhur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, pahal pula ni. Rupanya bini sekarang ni tengah nak sidai kain. Dia nak tarik kain tu borek mana. Abang, ya tolong abang lah. Tengah panik ha. Jadi suami masa tu boleh dapat pahala kalau tolong selesaikan masalah isteri tu dulu. Sebab tanggungjawab kita. Yalah sekejap ya. Sebab keperluan dia. Tapi aku akhir sini kau tak nampak aku nak semayang. Oh, dia seorang nak masuk syurga. Bukan lama bona pun angkit tu. Yang bini pula taib, mak terluka, jatuh, berdosa suami itu. Yelah, sekejap. Mana? Sampai mana? Sampai sini. Dah sampai situ. Terima kasih bang, macam tu. Jangan lebih-lebih lah. Abang dah halang-halang angkit itu, sidai lah sekali. Tu memang melampau lah tu kan. Ada. Aduh pula lebih-lebih pula dia kan. Macam tu. Tak, orang Ampang tak macam tu. Dia ni contoh. Jadi, makna kata kalau kita nak capai ni tadi cerita tadi, makna kata segala suruhan dan larangan Allah tu kita akur. Dan kita dapat lihat hakikat kebahagiaan itu bukanlah terhadap dunia dan seisinya, tapi rasa senang dan tenang dalam diri bila meletakkan kepentingan akhirat itu yang paling utama. Nampak? Semayang sama-sama. Nampak semayang sesama. Keluarga healing ni solat sesama. Orang perempuan yang kadang dia rumah bangun subuh selesaikan nyawa dia tunggu jantan ni lambek ustaz. Kejut suami solat sama-sama. Abang bangunlah subuh. Abang kalau macam tu cara kejut sudah dua-dua tak subuh. Faham? Yang fahamlah. Kan suami pun sebut kau ni mengejut ke mengajak ni kita contoh kan semayang sama-sama. Iyo tanya bila last main jemaah ke rumah, kita cek dekat pejabat agama, tengoklah pejabat agama setiap negeri lebih 90% perceraian berpunca tak jaga solat. Jangan kata solat jemaah memang tak semayang. Jaga solat sesama. Kan suami ni Allahu Akbar, isteri dia soju. Kan Nabi kata bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bila kita jadi imam otomatik kita baca, mana ada orang menyanyi, orang baca ayat Quran. Dia kan potik kan 25 tahun kahwin, dia dah hafal dah surah tu dengan baik sekali. Surah Al-Kautsar namanya. Kan? Itu surah Al-Kautsar. Ni dah masuk azan. Azan dulu. Belum ni? Masuk ni? 9 lagi? Oh, belum lagi. Surah Al-Kautsar. Itulah 25 tahun kahwin, itulah surah. Inna
Anak kat belakang dah agak dah anak. Anak dah tahu surah apa abah nak baca. Kan sampai rakaat kedua keluar Allah. Inna ta'ina keluar Allah. Tapi tak ada masalah dah. Janji jadi imam. Apa tak? Tu musahak tu. Sembahyang sama-sama. Tidur sama-sama. Nampak? Tidur sama-sama ni mustahak. Dia tak semestinya berlaku aktiviti. Faham? Dia tidur tu dapat letak tangan, orang perempuan dapat letak tangan dekat perut suami tu. Contoh, dia dapat leno. Contoh kan, dapat leno. Contohlah. Kan? Orang lelaki pula kadang-kadang ada time tu lelaki perempuan isterinya pusing, lelaki dia polok daripada belakang. Ui, bahagia betul tu. Tapi itulah Ustaz, saya bukan apa. Bunyi itu tak tahan dah. Orang perempuan ramai komplain tu. Orang lelaki ni kadang-kadang bila dia tidur, dia berada di dunia safari. Dia menjelma jadi rimau dan singa dalam mimpi tu. Dia nampak rusa seekor, dia kajai rusa tu. Dapat seekor. Dah dapat seekor, dia panggil singa-singa lain. Dia panggil yang lain. Tu bunyi-bunyi macam tu biasa dengar kan. Jadi lepas ni faham dah. Jadi bila faham, kita kurang sikit-sikit hati. Oh, tahu betul pengembaraan ni malam ni. Macam tu lah. Nampak tak? Jadi macam tu lah. Azan. Ya. حي
Okey, sambung ya. Jadi tadi memanglah suami tidur macam tu macam bunyi, tapi ada hikmah dia. Hikmah dia kena faham. Sekurang-kurangnya bising-bising suami kita, paling tidak dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Macam tu. Kan mendalam tu hikmah. Lagi satu lagi, tak payah pasang alam. Orang 4 baru nak menyelinap masuk, dia faham pula kan, tak jadi dia masuk kan, comel dia. Macam itulah. Jadi ya ada hikmah. Pertama sabar, kedua syukur, yang ketiga percaya pada hikmah. Ada hikmah Allah bagi anak sakit, rupanya keluarga dapat berkumpul, hikmah. Bagi anak ni sakit, rupanya kita dapat tahu, rupanya penyakit tu dapat tahu awal, daripada dah tahu gitu. Masih ada lagi perkara yang boleh kita usahakan, ikhtiarkan. Ini ada hikmah. Itu sebabnya kalau kita tengok barang siapa yang 40, kalau tengok kitab Mekah Syafatul Qulub tu, dia beritahu apa? Kalaulah orang tu 40 hari berturut-turut tak diuji oleh Allah, percayalah yang sesungguhnya dia tu jauh daripada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Aduh, ya bodoh. Tapi orang kita ni koma, apalah suwi semua dah. Allah bagi ni mungkin ada bodoh lain dia nak ganti. Kan? Keluar masjid, selipar hilang. Aduh, rupa dia Sri cakap ada hikmah, betul kata penceramah tu. Selipar abang hilang, abang dapat selipar lagi mahal. Macam mana bang? Bini tanya, dia sapu selipar imam. Orang asam betul. Itu bukan hikmah tu, itu nama sailang semua tu. Kan? Macam itulah. Kemudian yang keempat, nak kena ada dalam hati kita ni, kalau nak healing ni, redha. Ada je ujian, redha. Cantik dipandang bulan mengambang taurang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan, tentu ada. Jadi redha. Apa beza redha dengan ikhlas? Kan? Apa beza redha dengan, bukan dengan ikhlas, apa beza redha dengan pasrah? Apa beza? Jangan risau. Saya tanya, saya jawab balik. Jangan risau. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah, ceramah maulud. Tak payah sebutlah masjid mana. Makcik, apa maksud selawat? Makcik, apa maksud selawat? Menyaut satu makcik, ceramah lah, tanya pula. Sound dia. Samsing betul makcik ni, menyosah aku tanya. Kan? Eloklah senyap tu kan. Jadi tak, sebab orang tua ni dia ikhlas. Dia balon tahu je. Tak ada dia fikir-fikir. Ada sekali tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu, orang tua-tua ni semua perempuan. Lah. Saya tanya lah, laki tak ada kau? Saya tanya. Menyahut makcik seorang, laki habis mati dah. Dia menyahut itu 5 minit saya tak boleh ceramah tu. Tergolak berair betul. Dia menyahut laki habis mati dah. Tak dengar tu ya. Allah bakar betul. Apa beza redha dengan pasrah? Beza redha dengan pasrah, redha ni kita terima ujian dan dugaan yang Allah bagi dengan ikhlas. Tapi pasrah, dia terima dengan keadaan hati dia sakit.
no, eloklah redha tu. Kalau pasrah ni lain. Contohlah nak bagi faham kan. Ni orang perempuan dia boleh faham macam ni. Pasrah macam ni. Nak buat macam mana kan? Dah ni jalan yang suami akak pilih. Ikutkan tak ada mana perempuan yang suka akak pun tak boleh terima ikutkan. Akak terpaksa terima. Dah dia buat dulu, dia tak tanya pun. Itu pasrah. Redha pula macam ni. Mungkin ni dah rezeki akak. Kan ni jalan yang suami akak pilih. Akak harap suami akak mampu berlaku adil. Dia jaga semua isteri-isteri dia dengan baik. Dia pastikan kami semua dapat masuk jannah bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Ini contoh untuk rujukan akademik saja tahu. Aduh. Tak, saya nak bagi faham aja. Redha ni terima, hati dia tenang, gembira. Pasrah ni tak puas hati lagi tu. Sambut ke tu? Bunuh. Tu yang kita tak nak. Kenapa Allah pilih anak aku sakit, anak orang lain sihat? Nampak? Tu pasrah tu. Nampak tak? Ya, tak apalah, dia bagi dia sakit ni sebab apa, adalah benda-benda baik Allah nak bagi. Nampak tak? Macam kita demam, kan? Dalam banyak-banyak ujian yang pertama, dalam banyak-banyak sabar. Pertama, sabar untuk mentaati perintah Allah. Tu dikatakan mendapat 300 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Bersabar meninggalkan larangan Allah, dapat 600 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Tetapi bersabar dengan ujian dan dugaan dapat 700 tingkatan darjat pahala, yang mana jarak antara satu darjat itu adalah antara langit dan juga bumi. Bayangkan tu. Dan antara ujian yang paling hebat, ujian sakit dan penyakit. Itu sebab Nabi kata, kalaulah kamu sakit, usahlah kamu segera meminta sembuh. Sebab bila sakit, Allah tarik selera makan, Allah tarik kesegaran badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Bila kita sembuh daripada penyakit, Allah kembalikan selera makan, Allah kembalikan kesegaran badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Jadi, kalau Nabi pesan apa? Kalau kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tetap dorang lah nak baik poning kepala termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang lain. Kita kalau demam kan mana ada capek lah baik nak keluar kawan-kawan mau nak pergi berjalan betul. Bila kita dibagi ujian sakit dan penyakit, Allah hantar 2 malaikat pergi tengok dia cakap apa. Kau tengok Samsul tu cakap apa? Malaikat, bukannya Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui saja bagi kojo kat malaikat. Kau pergi tengok dia cakap apa? Bila malaikat tengok, Allah, harga Allah saja bagi aku sakit, biar aku rehat kot. Alhamdulillah, dapat aku rehat baring ke rumah. Jadi, malaikat pun report balik. Ya Allah, dia kata Alhamdulillah. Sebab dengan kau bagi dia sakit, dapat dia rehat ke rumah. Kalau macam itulah yang dia cakap. Kalau dia mati, besok akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Tapi kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab orang yang sihat tu semua bodoh nak buat tu. Daging darah dah bertukar. Dia nak cuci rumah, dia nak apa, dia nak sontar tu, tiba-tiba tenaga luar biasa. Tapi kalau dia pergi tengok, malaikat tengok, apa cakap dia? Samsul cakap apa? Allah, apalah macam ni, mati lagi baik. Kan? Dia pun report balik. Ya Allah, dia kata, kenapa dia sakit? Dia kata, mati lagi baik. Dia mengungut, ya Allah. Kalau itulah yang dia sebut, Allah Ta'ala kata, usahlah dia, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Nampak? Allah nak tak buat tak tahu dengan dia lepas itu. Nampak? Jangan kita komplain. Ya? Allah bagi sakit dan penyakit, ujian ni kena redha. Dan last sekali, ikhlas. 5 perkara. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Dalam keluarga kena ikhlas. Jangan ngungkit-ngungkit. Orang perempuan tu tamu pesan saya ni, jangan ngungkit-ngungkit. Faham? Macam-macam saya buat untuk abang. Masak untuk abang hari-hari 30 tahun. Malaikat padam pala 30 tahun. Sebab kau sabut 30 tahun. Abang bila sakit balik dia kerja mula nak mampus warna. Biji minyak panis, sikit minyak panis.
Ponik tangan ni nak pijit. Setiap potang, itulah pakai abang. Habis padam, pahala urut setiap potang. Muntah darah kupi setiap hari. Habis pahala kupi. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Tengok. Pahala beranak ni dapat apa? Dapat pahala berjihad ni. Boleh kalau mati boleh mati syahid-syahid dunia tu. Bayangan. Sambut 7 orang saya lahirkan untuk abang. Perempuan muflis pahala kita. Cuba tengok orang lelaki bergaduh. Mana dia diungkit? Dia diam je. Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula jasa aku ni? Kita dapat apa yang cari kita jumpa. Jadi saya ajar orang perempuan. Lepas ni kalau nak mengungkit, macam ni cara. Dan macam-macam saya buat untuk keluarga ni, untuk abang. Tahu? Abang mana? Lu fikirlah sendiri. Contoh cakap. Jadi tak adalah kena tolak Makkah. Tahu? Mungkin dia kerja. Tu perempuan ni tuan-tuan. Dia boleh tukar tau. Dia ada mood dia tu. Dia sebab dia mood dia tu naik. Abang tak duduk belanja kan? Nak ambil ni. Ambil RM100 ni. Tak adalah banyak. Ambil buat minyak motor abang. Minyak motor kan RM100 melempah ni kau. Abang, saya tengok dalam wallet abang tu tak ada duit. Abang ambil lah. Betul ke ni? Iya. Tak apalah. Abang sayang saya tak? Ya sayang. Kalau sayang ambil. Yalah. Dia pun ambil. 2-3 hari lepas tu bergaduh kau tengok. Sampai hati abang. Dan macam-macam saya buat untuk abang. Abang dah lupa ya saya bagi pinjam abang RM1 itu. Dah sampai pinjam nak jadi. Tadi kata bagi. Itu pun boleh jadi kat tu. Nampak tak? Tu je cakap. Jadi mana barang siapa mengenai itu sebab dia kata tadi kita kejar apa? Akhirat yang kita kejar. Kita baik-baik dengan isteri ni bukan dapat poin duit tu tak. Tapi pahala. Nabi kata apa dalam khutbah terakhir Nabi? Nabi kata apa? Seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu juga punya hak atas kamu. Dan apabila hak kamu disempurnakan, berilah mereka makanan, pakaian, dan maknanya bagi nafkah. Bagi nafkah ni Nabi sebut apa? Berilah makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Makna bagi tu kena dengan bahasa yang baik. Sayang, sudilah terima duit nafkah pada bulan ini. Menginsafi ceramah Samsul Debat malam tadi. Abang dah lama tak bagi nafkah. I love you. Kasih sayang. Abang ni tinjau dalam. Abang setakat RM20 tak payah bagi. Itu masalah. Itu masalah. Suami ni bagi ikut kemampuan. Kan? Cakaplah abang, ni abang bagi RM20 ni, abang ada tak? Ni abang ada tak? Tak apa, abang pandailah abang cari lain. Hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Doalah kalau ada lebih nanti abang bagi lebih ya. Abang tak pernah putus doa saya untuk abang. Macam tu. Abang kerja elok-elok tau. Ataupun suami mampu. Dia sayang, baiklah. Tak adalah banyak sangat. Dah lama abang tak bagi, abang tak pernah bagi, ambil lah. Dalam RM2,000 macam tu. Setuju tak orang perempuan? Setuju tak? Tu contoh kan, beriung ngangguk. Kan? Tapi kalau orang perempuan, dia bekerja, dia boleh. Abang, tak apa. Saya kan kerja juga. Duit ni abang simpan aja. Saya tak nak RM2,000 abang simpan. Percayalah, itu pun takkan berlaku. Macam tu kan. Tak ada mana dah. Kalau dia bagi memang disapu lah. Fikir dulu sebelum bagi tahu. Banyak kau bagi tu. Tahu. Kan silap-silap tahu tak apa. Kata macam itulah. Jadi mana kata bagi nafkah dalam suasana kasih sayang. Nabi kata. Nampak bagi dalam suasana kasih sayang, jangan kasar-kasar. Nah ambillah memakak kau ni. Tak. Suasana kasih sayang. Dan Nabi pesan apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Nampak? Orang perempuan mana ada pilihan lain? Kita je pilihan dia. Orang lelaki bukan itu je pilihan kita.
Kita banyak pilihan lain tapi kita memilih untuk pilih dia. Okey, faham tak? Okey, cover balik. Dah. Itu sebab orang perempuan dia nak kahwin dia memperjudikan masa depan dia. Mudah-mudahan ya Allah kau berikanlah kekuatan suamiku. Betul. Nampak tak? Itu sebab Nabi macam mana Nabi dengan isteri Nabi? Nabi berlemah lembut. Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, Nabi kata. Kerana sungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi suruh lemah lembut. Ini milah, pakak betul sini. Jangan macam tu. Nabi berlemah lembut. Pernah satu ketika Nabi duduk dekat dalam selimut bersama dengan isteri Nabi. Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang seketika? Sudikah kau izinkan aku? Bukan makna Nabi takut bini tau. Tak. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang seketika? Nabi guna bahasa yang puitis. Isteri Nabi jawab apa? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Balik nanti cuba. Sudikah kiranya kau izinkan abang pergi minum kat kedai mamak atau sekejap dengan kawan abang barang seketika? Macam tu lah ayat Guna ayat yang sama tu. Isteri tengah lipet kain. Abang, tidaklah saya lebih gembira kalau abang berada di rumah ini. Tapi pergilah kau, wahai suamiku. Jangan lupa bungkus ticanai 2 dengan tarik ikat topi. Bawa balik. Macam tu lah. Barulah bahasa tu cantik. Kadang suami dengan camah, sudikah kiranya kau izinkan abang pergi kedai mamak dengan kawan abang? Memakak payahlah. Dah tu masalah perempuan. Faham? Nabi ni sampaikan minum pun dekat cawan dia cakap dengan isteri dia. Tadi kau minum dekat sini kan? Kau minum dekat sini kan? Aku pun minum dekat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Contoh nak bagi faham. Romantik Nabi. Kita pun boleh buat. Tadi kau minum kat mana kawasan bibir kau? Senyap kan? Umat bau mulut kau. Jangan. Bau hongap kau lah. Idah Allah. Gosok lagi gigi dia kan? Ada semua lah tu. Iya. Nabi romantik. Nabi main koja-koja tau. Dalam rumah. Jangan kat luar. Dalam rumah. Kan kat luar nampak pula. Pula kono. Tu bukan tok siap tu. Macam tu kan. Nampak tak? Nabi apa lagi? Nabi kalau isteri je nak naik kenderaan, Nabi tadahkan lutut Nabi tu jadi tangga. Nampak? Jadi macam platform. Dia pijak baru naik kuda, baru naik unta. Kita kalau nak buat macam tu, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan kau main tadah, rumah badan kau apa yang kau makan ni timah. Prak, patah pula. Satu kojo lah kan. Iya. Nampak tak? Nabi apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Saya camah kat simpang Renggam. Menyaut satu makcik, tak muat besen. Dah siapa suruh kau pakai besen? Aduh, hai kan. Tak apa, tak kisah mandi kalau dalam shower lah. Tak teraya tengok dah turun start. Siapa suruh kau tengok? Tutup lampu, agak-agak je. Mana pula orang tua tu? Apa-apa tak ada. Buka lampu dah terbaring orang tua tu kan. Dia tak biasa. Mana? Betul. Dia cakap betul. Nabi kemesraan tu Nabi jaga betul. Bergurau senda. Kan? Main koja-koja. Ni dia bantai menyuk-nyuruk. Dah tu turun menyuk-nyuruk. Awak jadi dulu ya. Abang nyuruk dulu. Kira sampai 20 tau. Yelah. 1, 2, 3. Bunyilah cerek tu. Masak air. Ya Allah, berkelang kabut, tergabur ni, celap apa semua, angkat perut tu, siram pun, la ilaha illallah. Tadi nak buat apa, lupa dah. Laki dah koreh nyuruk ni. Mana pula poi laki aku, lupa.
Sudah sampai ke Potang, motosikalnya ada pergi mana? Poi dia mengadu dengan imam, dengan ketua kampung. Ketua kampung pun poi lah bagi tahu ke sarjan kat balai tu. Datang sarjan tu, cek rupa dah koreh dalam almari. Totalan ubek gogek tu kan. Tu sebab jangan main nyuruh. Sudah lupa. Tapi apa pun kita nak kerja kebahagiaan. Itu sebabnya apa tanggungjawab orang perempuan kat rumah? Apa kerja orang perempuan sebenarnya kat rumah? Dua. Orang lelaki selalu marah saya. Nak bagi faham betul-betul. Kerja orang perempuan kat rumah dua saja. Melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Melayan suami, melahirkan anak. Lain benda tu, komen rumah, basuh pinggan, besarkan anak, suap anak makan, santal bilik air, komen dapur, komen ruang tamu, semua kerja suami. Dah orang hangguk. Tapi, kena faham, tapi dia ada hujung. Tetapi orang perempuan Allah pilih bagi dia kelebihan, dia boleh memangku tugas suami. Nampak tak? Jadi orang lelaki kena hargai bila orang perempuan tolong kita. Itu sebab bila balik rumah tengok rumah bersepah, kesian isteri aku. Allah Akbar, ini patut aku buat ni. Nampak? Terima kasihlah isteri abang. Bila isteri masak, ya Allah, abang pun tak boleh masak macam ni. Terima kasih macam tu. Barulah dia dapat allowance mangku tugas. Nampak tak? Tapi masalahnya tugas hakiki orang perempuan kadang-kadang dia ambil ringan. Melayan suami itu tadi. Saya banyak dapat aduan. Terutama yang dah mula berusia. Yang muda-muda saya tak risau. Yang berusia tu. Suami ni punya hebat kat luar tapi dalam bilik macam minta sedekah. Tolong. Dalam golak-golak. Yang bini pula sibuklah, memakaklah, tak ada kerja lain. La ilaha illallah, tu jangan. Nampak tak? Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maksud itu, kalau suami kata on tak on? On, jawab faham. Faham ke tidak ni? Tua baik cara tua. Kan? Tapi tidur sama ni, pergi tidur luar tu. Menyomak je. Marah lelaki tu. Tidur kat ruang tamu. Dah lah tak ada toto. Tidur teh kapet tu. Selubung pakai kain ihram mau balik umrah tu. Bini keluar nak kunci ke 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Tak ada nama jenazah rupanya dah. Tu sebab layan suami sebaik-baiknya. First class service. Tahu? Suami masuk ke dalam bilik, berlari masuk bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu lah. Baru dia healing. Nampak tak? Kalau suami kata, tak apa-apa, sambung kerja kau. Full mark. Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham-faham, tak faham sudah. Macam tu. Ya, betul. Layan suami macam tu. Nampak Sian. Layan suami. Kadang-kadang suami bolehlah pakai kod rahsia. Janganlah cakap tu orang kan cucu donga, anak donga. Yang, jom kita tut. Jangan. Pakai kod rahsia. Yang suami isteri je faham. Contohnya macam belajar dengan tentera. Dia ada kod apa? Kod Morse. Sayang, ya. Bini pun jawab terut, okey. Macam tu susah mana. Tapi kena selalu tukar, jangan pakai kod yang sama. Takut cucu perasan. Cucu, lo kau tengok lo. Bila atuk cakap terut tak lama tu Wan mesti masuk dalam bilik. Dia tahu. Mak tu semua tu. Ni nak bagi tahu. Contoh. Tak saya benda ni ramai orang. Tak saya ni biarlah bergurau juga, tapi itulah yang banyak berlaku sekarang. Itu dia cari tempat-tempat lain tu.
Tu yang lelaki tu. Saya bukanlah kata nak mempertahankan perbuatan tu salah. Tu ada lelaki yang berapa ramai bila kita buat operasi dapat tangkap lelaki tu kat rumah urut. Tangkap kat kelab-kelab dandut. Tu semua lah tu. Dia goma lepak kat kedai tom yam. Iyo, dia bila kat rumah, abang nak air. Mek di sini. Tu salah. Bila pergi kedai tom yam, makan gapo beh? Iyo, kau pergi kat kedai tom yam depan dah. Iyo. Makan gapo beh? Segoreng so. Telur dadar so, telur dadar so, sup kosong so, daging paprik so, lagi beh, mu so, beh, tu semua lah tu. Iya, betul. Jagolah. Apa-apa pun kita buat ni sebab nak taat perintah Allah, yang mana dalam Quran Allah bagi tahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Makna dunia pun dapat. Namun, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Sebenarnya kita nak. Kau jaga akhirat, dunia pun dapat, tapi kau jaga dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Tentulah. Kan? Dan begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda-gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Kan? Jadi sabar, syukur, kan? Hikmah, redha, ikhlas dan juga takwa. Kan? Takwa ni kunci syurga adalah nak dapat syurga ni kena ada satu, nama tiket tu rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, ibadah sebanyak-banyaknya. Dengan ibadah baru boleh dapat takwa. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita terlupa. Perkahwinan juga adalah merupakan satu bentuk ibadah terpanjang dalam hidup seseorang manusia. Masalahnya berapa ramai orang yang kahwin kerana Allah tak ada. Kenapa kau nak kahwin? Kan kawan habis kahwin dah. Tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah, mam. Bila lagi nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Garam tengok budak perempuan tu lagi teruk. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Mak memanglah bising. Masa bila mak tak bising? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila kau nak beranak? Bila beranak? Anak lelaki je. Dapat anak perempuan. Dapat anak perempuan, beranak kau. Dah salah pula beranak tu. Susah nak cari bila imam tanya pengantin ni, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Sampai hati abang kan, apa kurangnya saya? Kenapa membuat macam ni kat saya, bang? Kenapa? Kerana Allah. Dia tak ada jawapan kan. Lepas tak lepas belum tahu dah ni contoh contoh. Lepas ni imam akan dapat mesej daripada Persatuan Muslimah dekat masjid ni. Jangan panggil lagi dah penceramah ni, menghasut kata kan. Gurau ya. Alah, orang lelaki yang golak-golak bosan ni perempuan bukan berani benar dah. Iya. Golak akan main handal tak ada dah. Jangan risau. Dia yang bahaya tu yang macam ni. Tu bahaya tu. Yang la ilaha illallah. Tu belum tentu ni tu. Jaga tu. Itu panjang zikir tu, donak tu. Ya. Tak adalah, ya. Tak baik. Dia orang lelaki ni bukan takut bini, dia bini menakutkan. Macam tu. Ya. Sabar apa banyak. Ada satu kisah, ada satu raja tu, dia takut betul dengan permaisuri Dia takut betul dengan permaisuri. Lepas tu dia kata, macam mana cara nak lawan bini aku ni? Dia panggil rakyat jelata dia yang lelaki datang istana. Semua datang istana ni, penuh ni kat Balai Rong Seri ni. Dekat negara Pasir Berdengung. Dia kata, wahai rakyat beta sekalian, siapa yang takut bini berdiri belah kanan beta? Semua pergi belah kanan. Lah. Takut pasal ni. Pandang belah kiri, nasib baik ada seorang, poluk tiang dia. Kamu, kemari.
Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani, raja dia suruh turun tau. Ini betul-betul berani ni. Dia pun turun. Sekarang cubalah share macam mana cara kau lawan bini kau. Betul ni nak lawan bini betul ni. Apalah Patik pun takut bini. Apa sah kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lari teruk takut. Ingat kan berani mana? Lari teruk takut kan. Kan? Kita ingat kan mati-mati dekat dia berani kan. Tak ada lah tuan-tuan. Macam tu lah perempuannya. Jangan risau. Yang datang masjid ni insya-Allah. Insya-Allah. Al-Muttaqin kot. Masjid Al-Muttaqin semua yang bertakwa ni. Amin. Ya? Jangan risau-risau. Doalah banyak. Kan? Iyo. Jadi diterangkan ciri-ciri orang yang nak berjaya dalam keluarga ni. Apa dia? Yang pertamanya dalam surah Ali Imran ayat 134 beritahu iaitu orang-orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Yang pertama, orang yang berinfak dalam keluarga nak bahagia banyakkan sedekah. Tak kira susah senang sedekah. Nabi pesan barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni, Nabi kata. Yang pertama, jangan tinggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan jangan tinggalkan amalan sedekah subuh. Tu Nabi pesan. Siapa yang datang masjid pagi ada harapan. Sebab dia sampai biasa dia akan sembahyang sunat 2 rakaat. Tahu tak? Orang perempuan kat rumah, siapa yang kat rumah pun sebelum sembahyang subuh, dengar azan buat solat sunat dulu 2 rakaat. Jangan tinggal. Dan buat juga sedekah subuh. Ambil nombor akaun Masjid Al-Muttaqin, Bank Islam 05 05012 02 033 8212. Namanya Syamsul Amri Ismail. Tu akaun saya tu jangan salin lah, tak ada. Gurau je. Jadi makna kata akaun bank apa sini? Bank apa? Muamalat. Transfer je. Masjid Al-Muttaqin. Dia kan dia ada kolom dia tu. Nombor akaun, Zab, name dia ada Masjid Al-Muttaqin. Lepas tu description, doakan saya kaya. Oh macam tu. Ada pula doakan saya bahagia. Amount RM1. Itu tak tahan tangan amount ni RM1. Tak kira lah. Nabi lagi suka kita buat amal walaupun sedikit tapi berterusan. Tu dia. Orang tua-tua dulu-dulu memang macam tu. Kalau nak bermusafir pun dia akan singgah dekat masjid atau surau pertama dia jumpa, bagi duit anak-anak 5 sen pergi masuk dalam tabung surau tu. Sebab Nabi sebut bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kita takut bala musibah datang ke keluarga kita kan, banyak akan sedekah. Faham Susah senang. Senang buat cara senang, susah buat cara susah. Nampak? Bila nak sedekah hari Jumaat, orang riang betul anak dapat masuk ITM, ya Allah. Dia pun hantarlah buah dekat Masjid Al-Muttaqin untuk sembahyang Jumaat. Upgrade lah. Ni buah apa bagi? Pisang. Mempertahankan kepisangan ni kan. Kan? Cubalah upgrade. Bagilah seedless grape. Macam tu lah. Itu memang tak sampai khutbah tu dah licin. Kan? Nasi Arab. Nasi goreng jantan. Ada telur. Jantan lah. Macam tu tanya pula. Kan? Jadi orang pun datang buat banyak. Asing lah untuk imam. Bagi seedless grape tak diasing untuk AJK. Itu masalah tu. Masuk dalam khutbah kepada semua jemaah di belakang sana, jangan asyik mengerjakan anggur sahaja. Ingat orang belakang, betul kan? Kan, dia mengerja anggur yang budak tu kan. Itu semualah tu. Kan? Suka berinfak. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarahnya dalam rumah tangga. Tahan. Jangan nak marah aja. Sabar. Orang perempuan ni tak sempurna. Tengok Nabi macam mana? Nak tegur isteri masakannya masin. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi, tak apa color pipi kau ni. Tak perasan kau jap perang, kau jap biru, tak apa pipi kau ni kan. Bagi, ya Humairah,
Ada apa ya Rasulullah? Tengok isteri Nabi, panggil Nabi macam mana? Pangkat Nabi panggil dia. Ada apa ya Rasulullah? Kita panggil lah pangkat suami kita. Ada apa wahai suamiku? Pangkat suami, jangan pangkat kojoy pula. Kawan tu kojoy kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kau asam kau. Marah lelaki tu. Ada apa wahai suamiku? Dah ada lah, dia bergurau lah kan. Ada apa wahai suamiku? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Sekarang kau suapkan aku. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu dah masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri suapkan dia lagi. Bila suap, Nabi kunyah 44 kali macam biasa. Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Nabi senyum. Kemudian, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap je, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Ya Allah masin dia. Nampak? Kita macam mana? Rasa masin ni, kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa rumah? Darah tinggi macam. Nampak? Kasar kita. Kan? Lemah lembut. Ada seorang tu kami bangih dengan bini dia. Mana air? Bini dia kelang kabut bawa air. Tinggal separuh je. Kenapa tinggal separuh? Tumpah bang. Tak boleh harap. Dia marah. Ni cerita tu bukan saya ni. Cerita tu. Satu hari tu. Aduh, domam. Siap capek. Lembab. Bini dia pun berkalang kabut. Sengit-sengit tudung. Ikut aku pergi klinik. Bang, ikut pergi klinik. Doktor cek darah tinggi, tekanan darah, jantung, apa semua. Tarik dapur, kencing manis. Semua okey. Tak apa pakcik. Pakcik ambil ni bekas ni. Pakcik pergi kencing. Nanti bagi saya balik. Bini pun ikut. Kau tunggu sini. Dia marah bini. Bini pun tagak keluar. Dia pun kencing. Dah kencing tu terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk buang air besar. Bini pegang kencing tu. Mengelotak. Sudah habis kencing tu. Mampuilah aku. Ya Allah. Habis pula kencing yang matilah. Dia marah aku ni sekarang. Langsung tukar dengan kencing dia. Tukar dengan kencing dia. Letak atas meja tu takut tumpah. Laki pun keluar. Mana kencing tu? Tahu lah bang. Tadi penuh macam tu lah bang. Dia bagi ke doktor India tu. Menggeleng doktor tu. Pakcik. Besok pakcik kena datang balik ni. Pakcik kena buat susulan. Kena buat buku. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Dah mengandung macam tu. Gila kau jual. Menung ni kat rumah ni. Allah. Patutlah rasa bergorak-gorak dalam perut dia. Itulah. Jangan kasar-kasar. Nampak tak? Iya. Jangan kasar-kasar. Orang perempuan pun jangan kasar dengan suami. Lemah lembut. Kadang suami tu minta ya, abang teragak macam nak makan. Nak makan. Nak makan. Barang ni. Makan apa? Bubur. Pergi beli kat kedai Pakcik Sanah tu. So beli kat Pakcik Sanah tu. Kat bawah. Sedih hati suami tu. Turun sampai bawah. Beli bubur nasi tu ya. Bubur nasi putih tu. Suruh bubuh ikan bilis, tabur sikit teh. Sedih hati, tak macam mana lekor dia naik lift tu. Tersapit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Lepas tu terkujur mayat tu kat rumah flat tu. Datang imam. Imam tanya kenapa nangis ni kak? Tak sampai baik bubur untuk arwah ni dah. Bukan tak sampai kau yang tak nak buat. Akhirnya, yang jadi mangsa, imam dengan makmum. 3 malam tahlil, bubur hidang. Yang nak bubur arwah tu bukan makmum tu dah. Sampai makmum tu tanya, mam malam ni bubur juga macam tu lah kak. Dia teragak kat arwah ni tu. Itu semua lah tu. Untuk laki kau minta main, kau tak bagi. Kau paksa imam tu talan bubur setiap malam. Ni contoh ya. Macam itulah. Jadi jangan kita capek marah, sabar. Kemudian begitu juga yang ketiga, memberi maaf. Nabi pesan apa? Barangkali kamu tidak suka apa? Wah, ini kombong ni kali banyak ayat. Barangkali ada satu yang kamu tak suka pada pasangan kamu, tapi masih banyak lagi perkara-perkara yang baik ada pada dirinya. Nabi kata. Cari salah memang jumpa. Nampak? Kita pandang bini kita. Muka tak ada lah lawa warna. Berayau muka.
Tapi masak sedap. Kalau dia picit tu berasa. Nampak tak? Kalau bila lempar-lempar jadi masak tu. Lempar sayur jadi daging macam mana dia buat itu? Handa betul. Nampak tak? Suami ni, Allahu Akbar. Bila dia tidur kat sofa tu, dengan kain plekat tak berbaju tu, kain dia tu letak kaki kat kaki sofa tu. Betul tidur. Yang bini lepek kain. Ya Allah, seburuk-buruk makhluk betul lah. Tapi laki dan ni tanggungjawab, tak pernah tak bagi duit belanja. Macam tu lah, cari yang baik-baik. InsyaAllah jumpa. Kalau baik salah, maafkanlah. Jangan kita sampai ke sudah. Saya sampai bila pun saya tak nak maafkan dia. Nampak? Kadang-kadang biasalah, suami isteri buat silap. Betul. Macam ada pasangan artis tu, cuba tengok. Kan? Tak ada apa, tak ada ribut, tak ada apa, nak bercerai. Kalau boleh baik, baiklah. Betul. Sebenarnya. Kadang-kadang tu sebab nak bercerai pun kadang ada setengah ni. Bidu ni baksin dia. Haram hukum orang yang minta cerai kalau untuk benda-benda yang tak sejajar dengan syar'i. Contoh, tengok sijil nikah tu kat belakang tu ada senarai. Tak memberi nakah berapa bulan berturut-turut, mendatangkan kecederaan. Tapi selain pada tu, tak ada. Nampak tak? Iya, saya tidak mahu menyeksa diri saya. Tak ada. Selagi boleh pertahankanlah. Jangan main orang perempuan yang saja-saja minta cerai. Saya tak cakap siapa ni tahu. Orang perempuan ni contoh, open. I tak boleh lah. I rasa macam rimas hidup dengan dia. Tapi suami tu baik. Kan? Suami pun tak boleh ceraikan isteri suka-suka, kena ingat. Tapi orang perempuan yang minta cerai tanpa sebarang sebab yang syar'i, maka hukumnya diharamkan baginya bau syurga. Bau pun tak boleh. Macam mana nak bau? 500 tahun perjalanan dari akhirat tu, terbau je pengsan. Terbau je pengsan. Kalau terbau pengsan, nak masuk lagi tak boleh. Faham tak? Tu sebab orang perempuan kadang-kadang kita pun heran. Macam mana lah kau boleh sabar lagi, ya Allah. Dia kata kan? Sebab orang perempuan dokek nak masuk syurga. Iya. Orang perempuan jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga ompek-ompek dia kata Nabi, masuk dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak? Orang lelaki jaga ompek-ompek ni tak ada dah, tak dapat. Sebab tak ada automatik untuk lelaki. Lelaki boleh pilih pintu, tak boleh pintu, dapat masuk untung. Ini semua neraka. Termasuk yang bercakap ni. Iya, kemungkinan neraka untuk lelaki itu lagi besar daripada orang perempuan. Faham tak? Jadi orang perempuan kena ingat, mulai hari ni ambil tu yang kompak tu, taat perintah suami, ya? Faham? Peduli kalau orang lelaki ni dia nak buat apa, kita setuju je. Faham? Tak rapik tau. Aduh, gurau kak. Yang baik-baik je ikut, ya? Mana yang tak baik tu tunggu. Betul. Ada suami, dia boleh bagi tahu dekat isteri dia, kau, aku tak nak kau pakai tudung mulai hari ni. Kau ikut aku pergi function ni, buka tudung. Ada. Tahu betul tuan-tuan. Sekarang ni poning tuan-tuan. Macam mana tak poning tuan-tuan? Sekarang ni dah ada child free. Grup child free ni, dia tak nak anak. Kan dia keluar statement tu. Saya tak nak anak sebab anak ni menyusahkan. Yang bercakap tu memang lahir daripada buluh potong. Bukan anak orang tu, anak buluh tu. Kau boleh cakap anak tu menyusahkan, mana kau menyusah mak ayah kau? Itulah. Rupa-rupanya grup child free ni sekarang ni di Malaysia dah ada ni, rupanya ada kena-mengena dengan satu grup lagi, nama grup tu grup swinger. Swinger ni grupnya yang dulu berlaku di barat ni. Di barat berlaku ni, sekarang dah ada di Malaysia ni. Saya masuk program bicara mufti di Melaka tu, dia beritahu saya, dapat tangkap ada beberapa orang, ya Allahu Akbar. Grup ni pergi ramai-ramai, suami isteri, campur-campur, makan-makan, bakar-bakar. Lepas tu minum-minum, suka-suka. Lepas tu nak tidur, dia ni ambil bini orang ni ambil bini orang ni, tukar-tukar. Ubah selera tu. Ini sekarang tu. Tahu tak tahu sekarang?
Makin banyak dah tanda-tanda akhir zaman, betul? Itu sebab Nabi pun cakap, antara tanda-tanda akhir zaman akan berleluasanya al-harj, pembunuhan. Hari ni apa yang tak berlaku cakap? Hari-hari banyak betul tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya, berapa banyak? Dia suruh mak jaga anak tu kan, dia sound mak, kan saya dah bagi gaji, tak cukup ke? Sound mak dia. Kan? Tu sebab tanya mak boleh tak minta tolong mak jaga? Patut bagi gaji tu kan, bagi upah. Mak ni saya tahu ni bukannya upah sebab ni saya cuma terima kasih je, tak terbalas jasa mak tolong jaga anak saya. Macam tu. Dia sound mak, kan dah bagi? Mak jangan nak banyak cerita sound pula tu. Nampak tak? Tu belum cerita lagi tanda akhir zaman. Lahir-lahir main senapang, tiba-tiba dah besar nak jadi perempuan. Pening tak tuan-tuan? Dekat airport elok pakai jubah, sampai hadapan Kaabah pakai telokong. Tak pening ke mana? Tapi itu bukan orang Malaysia, dengan orang Thailand ke orang Australia. Macam itulah. Iyo tuan-tuan. Sakit kepala tuan. Ya? Balik-balik cerita kata tadi, dalam keluarga saling memberi maaf. Maafkanlah. Iyo. Keluarga kita ni ada, dia tipu duit kita. 5,000 tipu Tapi bila fikir-fikir balik, rezeki kita ada yang masuk. Kan? Tak apalah. Tapi kita cakap dengan dia, kalau kau ada duit, sok kau bayar lah. Yang penting silaturahim. Jaga. Kan? Mungkin asbab orang tu nipu kita, saudara nipu kita ni. Allah bagi pula benda lain. Ya, macam tu. Dan begitu juga yang keempat adalah orang-orang ini adalah orang yang suka berbuat kebaikan dalam keluarga baik-baik. Itu sebab kalau sedekah, utamakanlah keluarga sendiri dulu baru orang luar. Belanja kawan-kawan. Hari ni aku open table. Belanja geng-geng fan club bola sepak. Belanja kawan-kawan yang reunion. Tapi adik-beradik sendiri pun tak belanja makan. Adik-beradik sendiri pun tak pernah nak sponsor apa-apa. Tak pernah nak menyumbang apa-apa. Tak ada kodokut dengan adik-beradik sendiri. Tapi dengan orang luar kau main baik lagi. Open table ada orang macam tu. Kan? Jadi sebab itulah kalau untuk pengetahuan semua, Allah Ta'ala menyayangi orang yang suka berbuat kebaikan. Apakah penghalang kita untuk healing? Nombor satu, tamak. Jangan tamak-tamak dalam keluarga. Kedua, sombong, belagak. Dalam keluarga kalau belagak susahlah. Keluarga kita tak boleh campur dengan keluarga pandak kau tu. Pandak kau tu kan ada apa pun. Tak boleh macam tu. Kan? Tidak bersyukur kepada Allah, suka mengungkit, itu halangan. Ya. Jadi untuk berbahagia, untuk dapat healing dalam kehidupan berkeluarga, sikit lagi. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Sabar. Pertama, kukuhkanlah hubungan berkeluarga. Rapatkan hubungan dengan cara agama. Bukan rapat tu hanya gathering saja. Solat, mengaji Quran, doa sama-sama. Minta semua orang doa, minta sama-sama. Kan? Belajar kemahiran tu, tanya, betul tak cara sebut macam ni anak saya macam ni? Jangan, tak baik. Budak ni dia sensitif. Tanya. Kemudian, luangkan masa bersama-sama. Kurangkan kecenderungan keluarga tu terbabit dengan benda-benda tak baik. Maksud kurangkan kecenderungan. Contoh, anak keluar pukul 3 pagi main futsal. Gila betul, main bola pukul 3 pagi. Sampai ke subuh balik tidur sampai tengah hari. Kecenderungan untuk terbabit benda tak baik memang besar. Sebab orang tengah tidur apa kerja kau baik? Nampak tak? Orang dulu-dulu cukup marah kalau anak balik waktu maghrib. Kalau anak balik mesti sebelum maghrib. Tak berani buka TV waktu maghrib. Selagi arwah abah tak buka TV tu, tak mengasuh tengok TV. Sebab apa? Sebab dia mengurangkan kecenderungan dia jadi tak baik. Lepas maghrib, pergi ngaji. Kau nak jadi kafir ke apa? Pergi ngaji. Suruh ngaji pula. Sebab dulu mengurangkan kecenderungan. Maknanya, hantar anak belajar agama, hantar anak mengaji. Jangan biarkan anak terlalu bebas. Dia yang bahaya tu bila apa? Alah, budak sekarang memang macam tu lah. Tu masalah kita. Nampak tak? Jangan. Kita kena kurangkan kecenderungan tu. Kemudian luangkan masa dengan keluarga dengan ceria. Selesaikan konflik, jangan dibiarkan. Kejar keseimbangan di dunia dan di akhirat. Dan begitu juga ambil 5 kunci kebahagiaan keluarga. Pertama, kunci rumah. Kunci pejabat.
kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci syurga, nak masuk syurga rahmat Allah saya kata tadi, nak dapat rahmat Allah beribadah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Mainkanlah peranan masing-masing. Dia bukan boleh, akan aku sibuk kerja, kau jadi isteri di rumah, kau settlekanlah. Salah. Ia adalah merupakan konsep usaha sama. Kena selesaikan sama-sama. Ayah main peranan masing-masing. Mak ni memokak macam mana pun anak tak dengar cakap. Ayah pandang lah. Lagi budak tu. Nampak kan? Jadi mainkan peranan masing-masing. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan dan sekalian. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tanang-tanang di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menyebut hari ini, gaso nak junjung. Itu saja daripada saya.